Hai dan Assalamualaikum kepada semua, terutama saya punya pensyarah Falsafah Ilmu Dr. Sakinah binti Saleh. Nama saya Syukri Zakwan bin Badrisan, bernombor metrik D086-693. Jadi kali ini video saya agak sedikit lain, di mana saya akan bercerita tentang satu topik yang jarang kita dengar ataupun jarang kita kupas topik-topik ini. Tetapi topik ini telah diberikan sebagai pilihan tajuk untuk saya menyiapkan ataupun melaksanakan saya punya video berkenaan tugasan final. Jadi tajuk yang saya pilih daripada tiga itu, tajuk yang telah saya pilih adalah perbandingan epistemologi antara modernisme dan pasca modernisme. Di dalam video ini juga saya akan bercerita tentang topik yang telah dipilih ini kepada 4 bahagian, di mana pertama sekali saya akan bercakap mengenai pengenalan, yang kedua adalah penghujahan saya, yang ketiga adalah perbandingan di antara modernisme dan pasca modernisme mengikut fakta dan juga bukti yang kukuh. Yang keempat adalah saya punya refleksi, apa yang saya ingin concludekan. Sebelum saya bercerita tentang topik ini dengan lebih mendalam, marilah kita memahami sedikit sebanyak apakah itu epistemologi, pasca modernisme dan juga modernisme itu sendiri. Di dalam bidang epistemologi ini, kita membahas secara mendalam segenap proses yang terlihat dalam usaha untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Dari segi bahasa pula, ianya bermaksud teori tentang ilmu pengetahuan. Epistemologi merupakan salah satu cabang dalam ilmu falsafah. Epistemologi juga adalah kajian tentang sifat pengetahuan, justifikasi dan rasionalisme kepercayaan. Banyak perdebatan yang kita boleh lihat dalam epistemologi ini berpusat pada 4 bidang. Pertama adalah analisis, kedua adalah masalah skeptisisme, dan ketiga adalah sumber dan kaedah, dan terakhir sekali adalah kriteria pengetahuan. Dalam bidang epistemologi ini juga kita menangani soalan-soalan seperti apa yang membuat kepercayaan yang wajar dibenarkan, apa ertinya mengatakan bahawa kita tahu sesuatu, dan pada asasnya bagaimana kita tahu bahawa kita tahu. Itu soalan-soalan yang patut kita tanya dalam bidang epistemologi. Seterusnya kita bergerak kepada pasca modernisme. Pasca modernisme ni adalah satu aliran fahaman terkini yang berkembang di barat, lanjutan daripada fahaman modernisme yang sekian lama menjadi tunjangan pemikiran dan cara hidup orang-orang di barat. Pasca modernisme ialah perubahan kepada struktur ataupun bentuk yang melibatkan susuk kehidupan barat yang menolak agama serta nilai dan menjadikan fahaman rasional, kebendaan, aliran hedonistik dan anarki sebagai titik tolak menjelmakan corak kehidupan yang bercanggah dengan agama. Jadi pandangan pasca modernisme ini adalah sedikit ataupun boleh dikatakan bercanggah dengan pandangan agama setiap menganut. Dan apa pula yang dimaksudkan dengan modernisme? Modernisme pula ialah konsep yang berhubungan dengan hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya di zaman moden. Konsep modernisme ni meliputi banyak bidang ilmu, termasuklah seni dan juga sastra. Dan setiap bidang ilmu tersebut memiliki perdebatan mengenai apakah itu modernisme mengikut istilah yang sesuai dipakai oleh mereka. Walaupun demikian, modernisme pada umumnya dilihat sebagai reaksi individu dan kelompok terhadap dunia moden. Dan dunia moden ini dianggap sebagai dunia yang dipengaruhi oleh praktik dan teori kapitalisme, industrialism dan juga negara bangsa. Jadi sekarang kita akan masuk kepada hujahan, di mana kita akan lebih memahami apakah itu fahaman modernisme dan juga pasca modernisme. Fahaman modernisme bermula apabila masyarakat Eropah mempunyai sejarah hidup dan pemikiran mereka yang tersendiri. Selama 1000 tahun, mereka dicengkam kuat oleh agama Kristian Katolik. Kristian kontrol kepercayaan ilmu, dasar dalam dan luar negeri. Kristian Katolik yang berpegang pada dasar bahawa mereka adalah wakil Tuhan di bumi memaksa semua lapisan masyarakat agar patuh kepada kuasa agama dan gereja. Hak asasi gereja ialah meletakkan dasar-dasar kehidupan, pentadbiran, ekonomi hinggalah kepada akhlak dan kehidupan individu. Kumpulan bangsawan seperti ahli perniagaan, ilmuwan dan orang awam dikongkong dan tugasnya ialah patuh dan turut ketentuan diraja.
Secara ringkasannya, gerakan pencerahan di Barat merupakan tindak balas tabi'i terhadap kezaliman yang diamalkan oleh gereja ke atas akal dan kemanusiaan. Jadi apabila perkara ini berlaku, di sinilah bermulanya idea dan gerakan modernisme ini. Ia adalah satu kepercayaan bahawa untuk mencapai kemajuan hidup, masyarakat harus dibebaskan dari tradisinya. Dari asas kepercayaan ini, ianya berkembang sebagai satu gerakan intelektual dan kebudayaan berusaha merombak segala sistem kepercayaan dan struktur sosial yang dianuti dan diamalkan oleh tradisi. Secara khusus, aliran modernisme ialah gerakan proses yang berasa kecewa dengan golongan ataupun kongkongan daripada ahli-ahli gereja. Seterusnya adalah fahaman pasca modernisme mengatakan bahawa dunia hari ini telah memasuki dunia pasca moden. Perkataan pasca modernisme diperolehi dan digunakan sejak berlakunya kritikan terhadap modernisme pada tahun 1950-an dan tahun 1960-an yang telah menimbulkan satu gerakan baru iaitu seni bina international style. Kemudiannya tersebar luas reaksi terhadap modernisme pada tahun 1970-an. Pasca modernisme telah mula digunakan dalam ilmu falsafah yang begitu sinonim dengan dekonstruksi dan pasca strukturalisme. Pasca modernisme terbagi kepada dua aspek yang mana kedua-duanya adalah reaksi terhadap modernisme dan moderniti. Ianya telah dibicarakan dalam pelbagai keadaan dan dapatan. Menurut Christopher Norris dalam bukunya The Truth About Postmodernism 1996, kehadiran pasca modernisme ini dapat dikesan melalui tiga tunjang dasar tujahan istilah-istilah iaitu pasca strukturalisme, istilah pasca modernisme dan istilah pasca modernisme budaya. Budaya di sini merujuk kepada sesuatu yang berkaitan dengan estetik dan artistik, iaitu tentang sesuatu konsep keindahan yang baru. Seterusnya kita akan pergi kepada perbezaan epistemologi di antara pasca modernisme dan juga modernisme. Okey, pandangan budaya dan institusi manusia selalu menjadi hasil dari kemungkinan sejarah. Masyarakat yang berbeza mempunyai pandangan yang berbeza mengenai pemerintahan dan juga moral. Perbezaan itu bukan hasil pemikiran yang rasional tetapi kecelakaan sejarah. Seperti ideologi masa lalu digunakan untuk mengesahkan pelbagai jenis penindasan seperti monarki, feudalisme, pemimpin suku atau teokrasi. Modernisme adalah projek pembebasan yang bermula dengan pencerahan mencapai puncaknya pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Idea utama di sebalik itu adalah bahawa nilai dan institusi tradisional yang menindas, berpecah belah dan tidak kompeten harus diganti dengan nilai dan institusi yang lebih rasional. Modernisme adalah usaha untuk membebaskan umat manusia dari bagasi sejarahnya melalui penggunaan falsafah dan juga teknologi sains. Apabila kita masuk kepada pasca modernisme, ianya memang berbeza di antara satu sama lain kerana dalam pasca modernisme yang dipromosikan oleh para pemikir seperti Heidegger, Derrida dan Lyotard menyerang kepercayaan modernis terhadap rasionalitas, objektiviti dan universalisme yang memihak kepada relativisme. Ataupun kita boleh definisikan relativisme sebagai bahawa pandangan bahawa tidak ada kebenaran objektif dan juga identiti. Naratif besar seperti kebebasan, kemajuan masyarakat, kemajuan sains dan marxisme dikritik oleh pemikiran pasca moden. Sebaliknya, perbezaan dari segi tradisi mesti dijelaskan. Pusat pemikiran ini berkembang kerana beberapa kemunduran dalam agenda moden seperti Perang Dunia Pertama, kolonialisme dan kegagalan kapitalisme liberal dan stalinisme untuk menyampaikan apa yang dijanjikan oleh kemodenan, kekayaan dan kebebasan seperti fasisme yang mempunyai banyak ideologi. Pasca modernisme adalah reaksi terhadap kemodenan.
Jadi apabila selesai membuat pembacaan dan juga kajian tentang topik yang dipilih oleh saya ini, jika dilihat secara keseluruhannya, refleksi yang boleh saya bagi ataupun boleh saya kongsikan adalah teori modernisme adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan tentang kemajuan atau proses perubahan. Ia termasuklah dari berbagai-bagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Hasilannya ialah mewujudkan klasifikasi masyarakat iaitu tradisional dan moden. Selain itu, modernisme juga tidak dapat dipisahkan dari istilah transformasi, di mana modernisme tidak akan wujud tanpa berlakunya transformasi. Inilah antara alasan mengapa teori modernisme ini hanya sesuai diaplikasikan oleh negara yang sedang membangun. Bagi negara sedang membangun, ia memerlukan satu proses perubahan yang secara langsung mempunyai kaitan dan teori modernisasi itu sendiri. Pada pandangan saya juga, Barat telah mengelirukan masyarakat dunia dengan menggambarkan betapa pentingnya teori modernisasi sehingga mengenepikan soal-soal keagamaan dan kerohanian serta nilai-nilai murni. Secara tidak langsung akan menghasilkan masyarakat yang maju atau moden, tetapi mewujudkan pelbagai masalah sosial. Proses modernisasi di Malaysia berlaku secara tidak sengaja, di mana kedatangan Barat dalam cuba meluaskan kolonialnya telah mengakibatkan proses ini berlaku. Sungguh pun begitu, kesempatan yang diambil oleh Barat amat merugikan masyarakat Malaysia, khasnya yang ketika itu kaya dengan hasil bumi. Tamadun Timur yang sedia ada telah bertembung dengan tamadun Barat yang mempunyai kaitan yang rapat dengan teori modernisasi. Hasilan dari pertembungan ini maka wujudlah dua hala pengaruh budaya dan tamadun yang secara tidak langsung telah menyerap ke dalam masyarakat Barat sendiri. Modernisasi model Islam menekankan bahawa kemodenan yang hendak dicapai perlu seiring dengan perkembangan diri atau saksiah diri yang mulia. Tidak bererti kemodenan masyarakat itu jika sekiranya keruntuhan akhlak menjadi santapannya. Sekian, terima kasih.